Ramai orang risau tentang perut buncit. Perut buncit ini disebabkan oleh lemak perut atau dikenali sebagai lemak visceral yang menimbun dan menyelaputi organ-organ penting dalam badan manusia. Maka tak heranlah mereka yang berperut buncit mempunyai risiko tinggi untuk menghidapi sakit jantung, kencing manis, kerintangan insulin dan beberapa jenis kanser. Maka, adakah anda masih merasakan bahawa berperut buncit itu seksi? Ish. Jika anda berkata tidak, okey. Teruskan ikuti saya akan menerangkan tentang kenapa perut buncit terjadi, bagaimana kita harus menyemak kembali gaya hidup dan corak pemakanan anda yang untuk lihat balik corak pemakanan anda untuk mengatasi masalah ini. Pertama, anda tak boleh hidup tanpa teh tarik dan makanan bergula. Menurut Profesor Dr. Imelda Balshin, pakar obstetrik dari PPUM, kandungan 1 besar teh tarik bersamaan dengan gula dalam 3 ulas durian atau 5 buah pisang atau 10 biji kurma iaitu kira-kira 30 gram gula. Selain teh tarik, minuman seperti kopi Starbucks yang semakin popular di kalangan rakyat Malaysia juga mengandungi gula yang sangat tinggi. Gula tambahan dalam minuman dan makanan, terutamanya gula putih, mempunyai kandungan fruktosa yang tinggi. Diet tinggi fruktosa mengurangkan sensitiviti insulin dan menyebabkan lemak kurang dibakar. Minuman bergula adalah lebih besar bahayanya daripada makanan bergula kerana anda tak mudah berasa kenyang dengan hanya minum. Ini menyebabkan anda cenderung untuk makan makanan lain, kan? Okey. Kedua, anda ditipu oleh jus buah-buahan. Jus buah-buahan yang telah dijual di pasar raya sebenarnya penipu besar. Ini artikel ni cakap. 250 ml jus apple commercial sebenarnya mengandungi gula yang sama dengan minuman cola. Walaupun ia mempunyai tambahan vitamin dan mineral, kandungan fruktosa yang tinggi harus dipandang berat jika anda ingin memilih jus buah-buahan yang telah dikomersialkan. Ketiga, anda sering memesan McDonald's dan KFC. Ayam goreng, kentang goreng dan minuman berkarbonat sememangnya kombo yang terbaik untuk menjadikan perut buncit. Makanan bergoreng mengandungi kandungan lemak trans yang tinggi seperti juga pizza, kek dan biskut. Lemak trans merupakan sejenis lemak jahat yang dicipta dengan menambahkan hidrogen kepada lemak tidak tepu. Proses ini menjadikan ia lebih stabil dan memanjangkan tarikh luput makanan. Lemak trans menyebabkan keradangan dan meningkatkan kerintangan insulin serta risiko penyakit jantung. Dalam satu kajian yang dilakukan selama 6 tahun ke atas monyet, menunjukkan kumpulan monyet yang diberikan makanan yang mengandungi 8% lemak trans mengalami peningkatan berat badan dan 33% lebih buncit daripada monyet yang menerima makanan yang hanya mempunyai 8% lemak mono tidak tepu. Keempat, anda kurang makan makanan berprotein. Diet tinggi protein boleh mengurangkan peningkatan berat badan dan perut buncit. Makanan berprotein menjadikan perut kenyang lebih lama, meningkatkan kadar metabolisme dan mengurangkan pengambilan kalori berlebihan. Kelima, anda lebih banyak menghabiskan masa melayan Netflix atau Astro. Ya, drama bersiri memang mengasyikkan. Tanpa sedar, kita lebih banyak menghabiskan masa untuk menonton cerita daripada bergerak aktif, melakukan aktiviti fizikal. Lalu, apabila perut mula ke depan, kita buat tanya pula, kenapa perut buncit? Kajian ke atas sekumpulan wanita menunjukkan mereka yang menghabiskan masa 3 jam untuk menonton televisyen mempunyai risiko 2 kali ganda untuk mengalami obesiti yang teruk berbanding mereka yang hanya menghabiskan masa selama sejam. Keenam, keluarga anda memang jenis badan berbentuk apple, maafkan saya, yang comel-comel. Faktor genetik memainkan peranan dalam menentukan lokasi lemak terkumpul. Umumnya, obesiti menyebabkan 2 jenis perubahan bentuk badan iaitu jenis apple atau jenis pear. Jenis apple adalah disebabkan oleh lemak yang berkumpul di perut.
Manakala jenis PAIR pula, pengumpulan lemak berlebihan berlaku di bahagian pinggul dan paha. Walaupun genetik menentukan di mana lemak berada, tetapi obesiti sebenarnya boleh dicegah dan dikawal dengan mengamalkan gaya hidup yang betul. Ketujuh, anda selalu tertekan. Stres menghasilkan hormon kortisol, iaitu sejenis hormon yang dirembes oleh kelenjar adrenal untuk memberikan respon terhadap perubahan fisiologi ketika anda sedang tertekan. Menariknya, hormon ini menyebabkan lemak-lemak berkumpul di bahagian perut secara khusus dan seterusnya menghasilkan perut buncit. Ke-8, anda tidak tidur dengan cukup. Kajian daripada jurnal Sleep mendapati bahawa mereka yang tidur kurang daripada 5 jam setiap malam mempunyai tambahan 32% lemak visceral berbanding 13% bagi mereka yang tidur 6 hingga 7 jam setiap hari. Tidak cukup tidur menyebabkan sel lemak kurang responsif terhadap hormon insulin. Selain itu, hormon yang mengawal rasa lapar iaitu ghrelin dan hormon yang menyebabkan rasa kenyang, leptin, juga dipengaruhi oleh kualiti tidur. Semakin kurang waktu anda tidur, semakin tinggi ghrelin, semakin rendah leptin dalam badan anda. Ke-9, menopause jika anda seorang wanita. Sewaktu baligh, kadar hormon estrogen yang tinggi menyebabkan wanita lebih banyak menyimpan lemak di bahagian pinggul dan paha. Menopause pula berlaku setahun selepas haid berakhir. Ketika ini, tahap hormon estrogen turun dengan mendadak, menjadikan lemak mula disimpan di bahagian perut, terutamanya jika seorang wanita itu mempunyai faktor genetik yang kuat. Kesimpulannya, masalah kenapa perut buncit sangat berkait rapat dengan gaya hidup dan pemakanan seseorang individu. Kesimpulannya, marilah kita ubah gaya hidup kita, pilih makanan yang sihat untuk mengelakkan perut buncit dan menjaga kesihatan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Jumpa lagi. Ila liqa.